1 hour later. Salam sejahtera semua. Okey, baiklah. Untuk hari ini kita akan sambung apa yang telah kita pelajari pada lesson yang sebelumnya mengenai operasi aritmetik yang melibatkan integer. Sekali lagi cikgu perlu ulang ialah integer adalah nombor-nombor sama ada nombor negatif atau nombor positif. Itu semua adalah dipanggil sebagai nombor integer. Baik, kalau sebelum ini kita telah cover yang bagaimana anda menambah atau menolak integer. Okey, untuk kali ini operasi asas aritmetik yang melibatkan integer adalah bagaimana pula untuk mendarab dan membagi integer. Okey. Sekali lagi cikgu tunjukkan yang ini. Jika terdapat dua sama tanda, dia akan jadi positif. Dan jika dia punya tanda tidak sama, dia akan jadi negatif. Okey, yang kalau dia sama dia akan jadi positif. Sama juga dengan yang penambahan dan penolakan lah. Begitu juga dengan bahagi. Kalau dia sama dia akan jadi positif. Yang inilah, yang ini dua. Maka kalau dia tidak sama dia akan jadi negatif. Okey, yang ini sama juga. Alright, oleh itu secara amnya peraturan pendaraban pembagian integer dapat dirumuskan seperti berikut. Sama juga yang seperti lesson yang sebelumnya, di mana hasil darab atau hasil bahagi dua integer dengan tanda yang sama adalah satu integer positif. Manakala hasil darab dan hasil bahagi dua integer dengan tanda berlainan adalah satu integer negatif. Okey, ini negatif positif dan negatif. Kalau tandanya sama. Ini tandanya berlainan jadi negatif. Okey, bagaimana contohnya? Okey, cikgu pergi ke contoh 6 ya. Katakan kita ada bersama nilai ada beginilah dia punya pernyataan. Dikatakan bahwa di sini untuk menilaikan setiap yang berikut. Diberi A 5 negatif 5 darab dengan negatif 4. So seperti biasa kita tahu bahwa kalau dia ada tandaan yang sama, negatif dengan negatif, darab dengan negatif, dia akan jadi positif. So 5 kali 4, 20. So jawapan dia adalah positif 20. Tapi positif tak payah tulislah, kita difahami. Pada lesson yang paling awal saya sudah beritahu bahwa sama ada begini ataupun dia begini juga. Bergantung kepada keadaan, tapi biasanya kalau tidak ada apa-apa dia buat begini sajalah. Okey, itu untuk A. Untuk B, okey, untuk B kita tengok sini negatif, sini positif. Kalau negatif darab dengan positif dia akan dapat negatif. So jawapan dia mesti menghasilkan integer negatif. 6 kali 4 dia jadi 24. Okey. Jadi inilah dia punya jawapan lah. Okey, untuk C. Sekiranya 6 bahagi negatif 2 ataupun kadang-kadang dia tulis begini, 6 bagi negatif 2. Dia juga ditulis kadang-kadang seperti ini jugalah. Okey, jika 6 dibahagikan dengan negatif 2, kita tahu sini adalah positif dibahagikan dengan negatif, dia akan menghasilkan integer yang negatif. So 6 bagi 2 dapat 3. So ini jawapan dia lah. Okey. Soalan yang terakhir ialah negatif 12 dibahagi dengan negatif 2. Kalau kita lihat sini dia punya tandaan adalah sama. Jika tandaan sama, jika dibahagikan dia akan menghasilkan positif. Oleh itu, ini boleh juga ditulis dia beginilah. Negatif 2. Okey. Okey, daripada ini dia akan jadi positif 12 bagi 2 dapat 6. Kadang-kadang positif ini tidak payah tulislah, dia tulis begini pun memadai sudah. So begitulah kaedah bagaimana operasi yang melibatkan pembahagian dan pendaraban dilakukan dengan mengambil kira integer sama ada positif atau negatif. Jadi untuk hari ini cuba lihat latihan muka surat 10. Okey, muka surat 10 latihan 1.2b. Okey, yang inilah. Okey. Cikgu minta untuk kamu selesaikan yang nombor 1 di mana kamu perlu selesaikan setiap yang berikut. Di sana ada
A, B, C, D, E, F, G, dan H. Jadi selesaikan. Jadi itu saja untuk hari ini. Sekian dan terima kasih.